Biasa dengar perkataan rubrik, betul? Okey. So rubrik ni adalah sistem markah yang punya tahap pencapaian murid. Okey. Awak buat rubrik. Okey, bila kita sentuh pasal rubrik, okey, tolong jangan buat dalam bentuk point. Cikgu selalu tekankan rubrik jangan buat dalam bentuk point. Bila awak buat dalam bentuk point, awak terus dapat kepada tahap 1. Okey, iaitu awak bagi idea saja. Okey, nanti kita tengok. Okey, kemudian ciri-ciri rubrik dia lebih pada fokus pada penilaian tahap. Okey, ada 3 arah skala lah. Okey, kita ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Okey, tahap 1 markah dia adalah 1 hingga 3, di mana murid akan lebih bagi pada idea. Tahap 3 tu kita boleh gunakanlah yang stok yang jawapan tu. Kita boleh gunakan stok yang jawapan tu. Sebab bila awak dapat stok tu, awak boleh, yang penting dia ada kesinambungan. Apa tak maksud kesinambungan? Dia mesti ada kesinambungan. Mana cara kita nak buat. Okey, kita tengok ya. Okey. Ini adalah tip macam mana kita nak jawab soalan kebat. Okey, soalan dia adalah cara yang paling banyak markah. Okey. Biasanya rubrik dia mesti 9 markah. Okey, ataupun soalan kebat 6 markah lah. Kadang-kadang soalan yang berbentuk kebat. Okey. Perlu baca keseluruhan soalan untuk kena pasti struktur yang diuji. Okey, tidak perlu fakta yang banyak untuk cemerlang jawab soalan kebat atau soalan rubrik. Kadang-kadang ada 5 baris sahaja. Murid buat 5 baris saja, dia dah mencapai 9 markah. Dia tak panjang-panjang pun. Okey, kadang-kadang ada yang buat panjang sampai yang pertama, yang kedua, yang ketiga pun ada lagi. Tapi markah dia tak capai. Kenapa dia tak capai? Sebab dia tak mengikut kehendak soalan. Okey ya? Okey. Kemudian jawab mesti yang terperinci. Okey, ada idea. Okey, kaitkan dengan isu semasa, contoh semasa. Okey, jika sesuai berikan sokongan raja atau angka. Okey, biasa soalan akan tanya dengan cikgu. Okey, rubrik mesti kita kena buat graf ke? Tak. Mesti buat kelok ke? Saya kata tak. Tak perlu. Kecuali kalau soalan itu berbentuk kata tugas dia adalah bukti. Perlu kita buktikan. Sama ada kita buktikan melalui kelok ataupun kita buktikan melalui pengiraan. Yang lain ni tak perlu pun tak apa. Okey? Pun boleh dapat markah. Sebab ramai buat kelok sampai 2-3 kelok buat, tapi markah tak dapat. Okey? Rugi, penat saja. Awak punya masa tu boleh awak buat semakkan seterusnya ataupun jawab soalan lain. Okey, jika sesuai beri penilaian cadangan dan kesimpulan. Okey, kesimpulan ni selalu biasanya buat kesimpulan di tengah kepala. Tak dapat markah. Kesimpulan adalah pandangan. Pandangan ataupun cadangan kita. Bukan kita ulas balik apa yang kita tulis. Itu tak, kalau awak ulas balik apa yang awak tulis, awak tak akan dapat markah. Rugi kat situ. Okey. Okey, ni adalah tip untuk jawab soalan rubrik. Okey. Tips dia mesti ada idea. Idea satu cukup nak, jangan banyak-banyak. Okey, nanti cikgu akan terangkan macam mana kita nak dapat satu idea, kita boleh huraikan dan kita hurai sehinggalah kita boleh dapat tahap 3. Okey. So, mesti ada huraian idea, huraian lanjutan. Okey. So, sekurang-kurangnya satu ada 2. Okey, tapi saya galakkan buat satu cukup idea. Tapi kita kembangkan. Kembangkan macam mana kita nak jawab. Huraikan lanjutan tu, beri contoh, beri apa. Okey. Kemudian, nak dapat huraian lanjutan. Lanjutan ni penting. Yang last tu kita nak dapat 4 markah. Okey, kalau perasaan tengok nota yang cikgu bagi, ada rapasan kat depan ni. Di bahagian depan. Okey. Okey, tahap betul. Tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, betul? Okey, ni awak baca pun mungkin awak kata apa dah tak faham, betul? Okey, saya nak cerita ni je lah, okey? Tahap 1 ni, okey. Awak bagi 1 je awak dapat A. Maksudnya dapat 1 markah. 1 idea dah cukup. Jadi pada idea yang diberi, kita huraikan. Okey, untuk kita dapat tahap 2. So macam mana kita dapat tahap 2? Okey, tahap 2 awak boleh bagi 1 B pun dah cukup. Okey, bagi 1 B. Tapi kalau awak bagi B, dia maksimum sampai 6 markah. Okey, yang kita nak adalah di bahagian tahap 3, huraian lanjutan. Ini wajib kena ada 4 atau lebih huraian lanjutan. Dia faham? 4 atau lebih. Okey? So macam mana kita nak dapat? Okey, kita tengok nanti. Okey, step macam mana kita nak buat.
supaya kita boleh jawab. Okey. Okey, ini adalah bahan rancangan. Okey, bahan rancangan. Okey. Ini contoh, dia akan bagi macam inilah, situasi ataupun dia buat dalam bentuk ayat. Okey, tapi dia akan diubah suai. Okey, daripada berita harian, apa-apa lah, beberapa bulan. Okey, ini adalah mengenai pasal pengurangan cukai tingkatkan kuasa beli. Pengurangan cukai. Maksudnya pendapatan boleh guna kita akan meningkat. Bila pendapatan boleh guna kita meningkat, kuasa beli kita akan meningkat. Itu awak kena ingat. Pengurangan cukai. Kalau kerajaan tambahkan cukai ataupun kerajaan naikkan cukai pendapatan, so pendapatan penduduk kita akan menurun. Ataupun soalan yang kita selalu kelirukan, pelepasan cukai. Okey, kerajaan meningkatkan lagi pelepasan cukai. Kalau dulu anak seorang 1,000, sekarang anak dibagi 2,000. Maksudnya kita bayar cukai makin sikit. Jadi pendapatan boleh guna kita akan meningkat. Tu kena tengok betul-betul. Sebab bawah cukai kita ada pelepasan cukai. Okey, kita ada pelepasan cukai. Kalau pelepasan cukai itu kerajaan tambahkan lagi banyak pelepasan cukai, maka kita punya cukai pendapatan akan menurun. Okey, ini adalah rangsangan. Okey, kita tengok. Okey, ni analisis situasi stimulus. Ini stimulus lah rangsangan awak ni. Okey, situasinya di Malaysia mengendalikan sistem ekonomi campuran. Okey, kenapa kita kata dia mengalami ekonomi campuran? Sebab ada cukai, ada campur tangan kerajaan. Okey, soalan dia. Okey, soalan dia. Okey, ni tadi situasi dia bagi, ni soalan dia. Jelaskan ciri-ciri sistem ekonomi di atas 5 markah. Okey, so kita dah tahu dah analisis dia adalah, kita dah tahu isu, stimulus, kata tugas, kata kunci soalan, markah. Kata tugas dia adalah jelaskan. Kata kunci soalan dia adalah ciri-ciri sistem ekonomi. Ingat tak ciri-ciri sistem ekonomi ada berapa? Ada 4 ciri-ciri sistem ekonomi. Betul? Ciri-ciri sistem ekonomi ada 4. Kau fikir itu penting. Ada berapa ciri-ciri sistem ekonomi? 3. Apa dia? Pembuat keputusan. Okey, dia ada 3. Okey, tapi kalau cikgu suka pakai 6. 5P 1M. 5P, apa 5P? 1, persaingan. Nak catat ciri-ciri sistem ekonomi. 1, persaingan. 2, penentu harga. 3, pembuat keputusan. 4, pemilikan sumber. 5, apa? Lupa dah. 6 tu M, motif. Persaingan dah belum? Penentu harga dah? Pembuat keputusan. Pembuat keputusan. Terima kasih. Pembuat keputusan. Buat keputusan dah? Pemilikan, Pak tu? Dah. Pilihan. Persaingan, pembuat keputusan, pemilikan sumber, penentuan harga, Pilihan. betul. Pilihan. Ini adalah dia ada 5P1M. M tu apa? Motif. Dia bersama kan? M motif. Kan? Dalam buku teks 3. Tapi saya suka pakai 5P1M. Sama macam ni ketaran tu. Okey, boleh Faktor buang tu kan? Yang tadi cakap Faktor buang, ada faktor 4. buang, Itu faktor adalah buang, faktor jenis sistem ekonomi. Okey, bukan 4 sebenarnya sistem ekonomi Islam tu di bawah sistem ekonomi campuran. Okey, sebab dalam sistem ekonomi Islam 3 unit ekonomi mainkan peranan. Cuma membezakan dia dengan sistem campuran adalah dia menggunakan hukum syarak. Itu dia beza dia. Okey. Okey. So, kita tengok isu dia berkaitan dengan cukai. Okey. Kata kunci kita dah tahu dah. Okey, kata kunci soalan adalah dia nak tahu ciri-ciri sistem ekonomi. Okey, so markah dia ada 5. Soalan jelaskan. So kita terangkanlah satu persatu. Okey, satu dia boleh tulis. Okey, sistem ekonomi campuran. Siapa yang memiliki faktor pengeluaran? Kalau sistem ekonomi campuran,
Siapa? Memiliki faktor pengeluaran. Awak mesti tulis tiga-tiga tu. Isi rumah dan firma bebas memiliki faktor pengeluaran. Kerajaan memantau melalui undang-undang. Mesti kait. Kalau tulis isi rumah dan firma bebas memiliki faktor pengeluaran, itu dah kapitalis. Ataupun kita panggil sistem pasaran bebas. Okey, pasaran bebas. Okey, kalau kaitkan dengan isi kerajaan, itu adalah baru campuran. Okey, faham Okey. So lagi apa? Persaingan. Firma bebas untuk bersaing, tetapi kerajaan mesti kena mantau melalui undang-undang lah, hantar semua. Okey, ini adalah contohlah. Okey, buat 5P 1M. Baru 5 markah. Betul? Kalau tak nanti awak tengok dalam buku teks saja 3. Macam mana nak uraikan lagi 2? Okey, so gunakan dia lah 5P 1M. Sebab dalam buku teks dia gabung, dia dah banyak gabung kat situ. Okey, pemilikan sumber dah tadi, pembuat keputusan. Okey, isi rumah dengan firma. Nampak kat sini, dia mesti ada 2. Isi rumah dan firma mesti ada kaitkan dengan kerajaan. Mesti kaitkan. Okey? Kalau tak kait, awak tulis isi rumah dengan firma, dia adalah kapitalis. Okey? Kalau tak tulis isi rumah dengan firma, awak tulis kerajaan saja, dia adalah perancangan pusat. Okey? Tapi kalau dia kata Islam, macam mana pula ekonomi Islam? Tulis kat situ. Okey? Pemilikan sumber, siapa yang memiliki? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah atau Tuhan betul dimiliki. Okey? Kaitkan kat situ. Saya ada hukum syarak lah. Okey, kalau katakan pilihan, bebas membuat pilihan, tetapi barang yang dikeluarkan adalah barang yang halal. Kaitkan situ. Senang je, betul? Soalan ni pernah keluar tahun lepas. Okey, pernah keluar tahun lepas. Okey, pasal sistem ekonomi. Pasal tu kot, bahagian A kot. Okey ya. Okey, ada apa soalan tak? Ini senang je lah. Okey. Ini soalan yang betul sama macam bahagian A. Okey. Okey, ini dia dah lari tadi. Okey, soalan seterusnya bahagian B. Okey. Ni dia minta kita okey, raja. Okey, soalan dia, dengan bantuan raja yang sesuai, jelaskan kesan penurunan cukai pendapatan terhadap permintaan. Okey, tadi cikgu dah cakap kesan ada 2 betul. Kesan dia suruh lukis kelok, kesan lagi ke atas isi rumah firma tu kan. Okey, so sekarang ni kesan ke atas kelok. Kelok apa yang dia minta? Kelok permintaan. Dia minta tak kelok pasaran? Jangan lukis kelok pasaran. Faham? Tahu kelok pasaran tak? Kelok yang X macam Atromen tu. Ingat tak? Dia nak kelok permintaan. Okey, so kita lukis perubahan dalam kelok permintaan. Banyak calon, okey. Soalan yang biasa keluar, dia pernah keluar tahun lepas pasal perubahan dalam penawaran. Dia tetap juga lukis pasaran, tapi memanglah kelok perubahan yang berubah. Okey, so kat situ dia tak dapat 3 markah. Dia hanya dapat 2 markah. Okey, sebab dia salah konsep yang dia tak faham. Soalan nak adalah perubahan penawaran. Okey, so lukis kelok. Kelok untuk pengetahuan anak-anak semua, markah kelok biasanya paling maksimum biasanya dia akan bagi 3 markah. Paling maksimum. Okey? Biasanya lah. Huraian dalam 4 markah maksimum lah. Okey? Kadang-kadang ada dia bagi 2 markah. Kelok 2 markah, huraian dia bagi 3 markah. Tengok dia punya markah penuh dia. Tapi biasanya kelok memang 3 markah. So markah kat mana dapat? Okey, markah, make sure tulis harga. Walaupun awak langkah, mesti ada harga, mesti ada kuantiti. Okey, mesti ada titik origin. Titik yang kosong tu. Mesti kena ada. Kalau tak ada markah. Rugi. Awak punya graf tak lengkap. Ini di bahagian rubrik dia tak lengkap. Awak dah rugi markah kat situ. Okey. Dia bukan bahagian rubrik, maksud cikgu adalah bahagian B, kertas B. Bahagian B. Okey? Okey. Ini mesti ada. Apa nama ni? Anak panah. Mesti ada. Okey? Kalau tak ada tak lengkap kita punya kelok. Okey? So ingat lukis langkah kelok,
make sure ada harga, mesti origin, mesti ada quantity. Okey. Lepas tu ada anak panah, perubahan kelok, mesti ada label. Okey, mesti ada label. Maksudnya kita punya kelok kita, lakaran kelok kita dah lengkap. Boleh dapat 3 markah. Okey, so baru kita buat huraian. Okey, huraian bila katakan soalan dia kata jelaskan, dia nak kita jelaskan. Okey, mestilah buat huraian. Okey, kalau katakanlah awak tak lukis kelok tapi awak buat huraian. Okey, contoh dia kata dengan bantuan gambar aja tak ada masalah Okey, jelaskan kesan penurunan cukai pendapatan kepada permintaan. Calon dia tulis sini. Apabila cukai dikenakan, permintaan ke atas barang akan menurun. Jadi gitu menyebabkan kuasa beli dia menyebabkan kepuasan dia akan menurun. Jadi kita yang bukan betul. Dia hanya boleh dapat 1 markah saja. Sebab soalan tersebut adalah dia minta kita graf. Minta kita kelok. Kalau ada kelok tapi tak ada huraian, ada markah. Faham Ada markah ada 3. Kalau awak buat kelok cantik, lengkap. Nak dapat markah penuh 7, 4 markah lagi, mesti kena ada huraian. Huraian bergantung pada apa? Mesti gantung daripada kelok yang kita lukis. Kalau kelok yang ini kita dah tahu dah, berlaku pertambahan permintaan. Bila penurunan cukai pendapatan, duit kita lebih. Jadi penambahan permintaan. Jadi apa yang akan berlaku? Kelok dia akan beralih daripada didi kosong beralih kepada didi 1. Harga tetap. Harga berubah ke? Tak berubah, betul? Harga tetap. Bila harga tetap, kuantiti saja yang berubah. So terangkan, kuantiti bertambah daripada apa? Q0 kepada Q1. Senang tak untuk lukis kelok? Lukis kelok dah paling senang. Awak tahu kelok, awak tahu macam mana nak jelaskan. Ikut daripada ni. Ingat soalan ini bahagian B. Kalau dia suruh lukis kelok, kena lukis kelok. Kadang-kadang dia tak cakap pun suruh lukis kelok. Dia kata ciri je, jelaskan kesan penurunan cukai terhadap permintaan. Kata kunci dia adalah kesan permintaan. Ataupun kalau dia kata kesan pasaran, itu mesti kena lukis kelok. Wajib. Wajib punya. Boleh faham ada persoalan tak? Laju ke? Laju? Tak? Ini baru sama. Ini adalah untuk soalan bahagian rubrik. Macam mana? Skor rubrik ni kita ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Saya cerita pun tahap 1, 2, 3 pun awak tak faham sangat kan? Yang senang, tahap 1 mesti idea. Awak bagi idea. Tahap 2, idea cukup 1 pun dah cukup. Jangan panjang-panjang. Tahap 2, huraian. Tahap 3, huraian lanjutan. So macam mana kita dapat 9 markah? Tahap 3, huraian lanjutan ni yang kena ada 4 isi. Faham contohlah. Kalau soalan ni dia bagi. Soalan ni dia bagi, dia beritahu kat awak setujukah anda? Dia buat soalan rubrik setujukah anda setujukah anda penurunan cukai dapat membantu memaksimumkan kepuasan pengguna? Soalan dia saya buat sendiri soalan ni. Setujukah anda penurunan cukai dapat memaksimumkan kepuasan pengguna? Setuju tak setuju? Kalau setuju mesti kena sebab cinta tak setuju kan? Tadi cakap setuju, betul? Setuju. Ni saya buat pakai poin-poin, jangan buat pakai poin ni. Di draft. Awak dah kata setuju. Sebab apa setuju? Sebab apa setuju? Bagi satu je. Sebab apa awak setuju? Soalan dia apa tadi? Penurunan cukai dapat maksimumkan kepuasan pengguna. Setuju ke tidak dah cakap dah setuju. Sebab apa setuju? Bagi satu je dulu. Sebab
Kenapa kita boleh dah kembang-kembang kan? Okey, dia kata setuju sebab pendapatan Meningkat. okey, bila pendapatan beli guna meningkat, apa kesannya? Kuasa beli tambah. Okey, so kita masuk lagi dia kata kuasa beli meningkat. Okey, lagi? Cara hidup. Bila kuasa beli meningkat, apa lagi? Nak taraf hidup? Apa lah taraf hidup tu sebab bawah lah. Jangan melujuk bawah-bawah tu. Kita dapat kasih kan? Okey. Bila kuasa beli dia meningkat, apa yang akan buat? Permintaan. Kuasa beli permintaan sama. Jangan buat double. Bila pendapatan boleh beli guna dia meningkat, kuasa beli dia akan meningkat. Kita nak cari mikro kepada makro ni. Tapi tu mikro je kan? Mikro je. Mikro saja. Ayat dia dah sini lah. Ayat dia macam tak bad. Nanti saya nampak saya buka balik Setujukah anda penurunan cukai dapat Bukan negara lah, negara. anak negara besar sangat? Nak negara ke? Pada negara terus lah, senang. Dapat kebanggaan tu. Penurunan cukai dapat Meningkatkan pendapatan negara. pendapatan Negara. Ini besar sikit. Bila pendapatan dia melibatkan negara, kita daripada mikro kepada Makro. makro. Okay, mikro tu siapa? Isi rumah, makro tu kerajaan. Okey, betul. Setuju? Ubah balik Lepas tadi kecil kan? Okey. Pendapatan boleh guna meningkat, kuasa beli meningkat. Lagi? Bukan kepada Kita masuk kepada makro, masuk kepada firma. pengguna kan. Bila kuasa beli meningkat? Dapat negara. Okey, firma dapat untung. Okey, bila firma dapat untung? Orang pertama. Firma buat apa? Nak bagi pada negara ni, firma buat apa? Dia bayar cukai. Bila dia bayar cukai, apa buat? Okey, kita ambil lah pendapatan negara akan meningkat, dia bayar cukai, dia besar sangat lah. Okey, so bila awak kata setuju, ini akan jatuh kepada A1. Idea awak. Okey? Okey, so bila kita setuju, okey, menyebabkan pendapatan boleh guna kita meningkat. Okey, setuju, pendapatan boleh guna isi rumah akan meningkat. B1. Okey, bila pendapatan boleh guna isi rumah meningkat, kuasa beli isi rumah akan meningkat. Jadi, bila kuasa beli meningkat, pendapatan, saya tak nak dia lah, saya nak panjangkan sikit. Pendapatan boleh guna isi rumah meningkat. Jadi, kuasa beli dia meningkat. Bila kuasa beli dia meningkat, okey, firma akan mendapat keuntungan. Ini dah C1. Okey, bila firma dapat satu keuntungan, okey, firma boleh meningkatkan pengeluaran. Okey. C1. Lagi dua. Bila dia nampak meningkatkan pengeluaran, macam mana dengan produktiviti dia? Okey, produktiviti dia akan meningkat. Bila produktiviti dia meningkat, dia boleh bayar cukai. Bila dia bayar cukai, kerajaan menggunakan cukai itu untuk apa? Tambahkan infrastruktur. C seterusnya. So, berapa budak dia boleh dapat? Tahap 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 C 9. Senang tak? Senang. Buat macam ni je. Janji ada satu idea, ni kalau setuju. Kalau bincangkan kita kena cari satu idea lain lah. Okey, setuju tak setuju ni. Kalau awak kata tak setuju, kita terangkan tak setuju. Dengan syarat mesti ada pendirian. Faham tak? Mesti ada pendirian. Ini berlaku. Cara tersebut dia dah dapat dah 6 P dah. Ini berlaku tiba-tiba dengan bijak pandainya dia tambah kat situ. Namun dia tulis kat situ. Namun apa nama ni penurunan cukai ini menyebabkan kerajaan mengalami kerugian. Itu dah set ketik kan. Set dia tak setuju betul. Maksudnya pelajar tu dia tak ada pendirian. Bila tak ada pendirian, dia terus jatuh tahap 1. Maksimum 3 masa. Aduh, rugi. tak? Rugi. Ingat, nanti cikgu akan terangkan pasal setuju tak setuju.
manusia. Setuju tak setuju mesti ada pendirian. Dia berbeza dengan bincang. Nanti saya akan langkah ke depan tuan. Okey, boleh ya? Okey, faham Okey, yang ini awak boleh macam-macam calon akan buat. So setiap calon tak sama, sebab tu penadaan rubrik dia tak bagi awak skema. Teori itu semua tak ada skema. Semua dia bagi sama yang macam saya bagi kat awak tu. Sama cerita dia. Okey, kita nak tengok tahap mana. Yang penting mikro kepada makro. Kalau dia melibatkan isi rumah, mikro. Kembangkan dia. Sampai dia stres lah, dia tak stres lah apa, dia buat tabungan lah apa. Itu dah masuk kepada tahap. Okey, boleh faham? Senang tak rubrik? Senang. Dia tak susah. Sebab tu rubrik sure akan dapat markah. Tapi jangan awak tak ikutkan tak soalan tu. Okey, boleh ya? Tapi jangan pula sampai over pula sampai ke bawah. Dia apa nama ni? Amerika Syarikat, Obama ke apa, jangan kita. Tak perlu. Kita cuma nak tahu Malaysia je. Okey, boleh? Kalau import export tak ada masalah. Okey, ada apa? Okey, ni tahap. Okey, so kita tengok ni dah saya dah tulis dah ni. Okey, ini adalah kata tugas. Okey. Soalan wajar tak wajar. Okey. Dia ada sama ada wajar tak wajar, mengapa, okey, bincangkan, okey, cadangkan, okey. Dia akan keluarlah bagaimana. Okey, tengok. Tapi yang penting ni adalah di bahagian wajar setujukah dengan bincangkan. Sebab wajar mesti ada pendirian. Tak ada pendirian, dia akan jatuh pada tahap satu. Ini cikgu beritahu jangan cakap cikgu tak payung payung semua saya bayar, payung emas lagi. Okey. So wajar mesti ada pendirian. Jangan pandai-pandai kat bawah kat situ. Awak tulis pula tak setuju, rugi. Ya. Bila kita tengok calon anak murid saya pun kalau tulis pun saya rasa alamak sayangnya dia dah kena markah. Tapi dia tulis pula kat ni. Okey, kita tak boleh nak tolong dia tanpa pakar bawah betul? Okey, bincangkan mesti ada dua sisi. Okey, faham dua sisi. Okey, kita tengok wajarkah? Okey, ni kata tugas bincangkan. Okey, kita tengok wajarkah okey, kita tengok ini wajarkah? Bincangkan. Ni macam sama tadi Okey, tak apa. Okey. Dia ada huraian lanjutan, mesti ada dua sisi. Kebaikan dan keburukan, positif dan negatif. Kalau kita pilih A, kenapa? Apa kesan atas pilihan B kita? Okey, faham contohlah. Okey, awak ada dua boyfriend lah. Okey. So seorang opa ganda pula apa? Opa. Okey, orang Korea. Seorang lagi abe. Abe. Okey, abang orang Malaysia. Okey. So awak kena buat pilihan. Maka akan ujungnya kos lepas, betul? Okey? So awak pilih. Katakanlah awak pilih boyfriend dia suaminya orang Malaysia. Okey, awak pun ceritalah. Okey, awak pilih sebab apa? Awak cerita kebaikan dia, betul? Apa kesan awak tak pilih yang opa tu? Mungkin sebab apa? Awak akan berlepas nak selalu pergi tengok budaya luar. Okey, faham? Okey, awak tak dapat tengok tak dapat nak kacuk macam itulah dia. Itu cerita itu cerita. Okey? Tapi tak ada masuk dalam exam. Tapi dia masuk bincangkan. Okey, faham? Maksudnya gitulah nak senang faham. Okey ya? Okey. So ni mesti kena ada. Mesti ada dua sisi. Kalau tak buat dua sisi, okey, hanya bagi satu sisi, awak hanya dapat maksimum 6 markah. Okey, faham? 6 markah saja. Walaupun awak punya C tu panjang, ada 10 C. Tapi cuma satu C, tak ada satu sisi pun awak bagi. Awak bagi satu sisi ni je. Okey, tak ada sisi yang kedua. Awak akan dapat 6 markah. Okey? Tapi dia okey sikit berbanding setuju tak setuju. Betul? Setuju tak setuju jadi zalim. Betul? Kalau awak tak ada pendirian, awak akan terus dapat tahap 1. Tapi kalau saya, kalau cikgu lebih suka buat soalan setuju tak setuju. Sebab apa? Setuju pun dah dapat A1, betul? Kalau yang budak-budak lemah tu tulis je setuju, dapat A1. Walaupun dia tak huraikan pun. Okey? Itu kelebihan kalau kita pilih setuju tak setuju. Cuma jangan buat
apa nama ni? Bila awak tak ada pendirian, itu masalah. Kalau tak, setuju tak setuju, paling senang dapat markah. Okey, ini bincangkan awak boleh fikir apa kesan dia. Biasanya soalan ni dia akan keluar lah. Soalan bahagian perbelanjaan ke, belanjaan kerajaan. Okey, pilihan kos lepas, dia ada keluar macam itulah. Okey. Okey, contoh macam tadi, kerajaan menurunkan cukai. Okey. Soalan dia, contoh, tadi kita buat setuju tak setuju kan? Soalan ni dia kata, okey, penurunan cukai, okey, dapat meningkatkan pendapatan negara. Bincangkan. Dia tukar je, dia gantikan bincangkan. So kita bincang lah, okey, penurunan cukai pendapatan dapat meningkatkan pendapatan boleh guna. Itu idea kita. Dia akan jadi idea pertama. So kita dapatkan B. Okey, huraiannya. Ini menyebabkan isi rumah dapat meningkatkan kuasa beli. B. Okey, huraian seterusnya. Daripada meningkatkan kuasa beli, isi rumah dapat mencapai kepuasan. Okey, dah dapat B kedua, betul? Okey, jadi isi rumah bila dapat kepuasan, dia akan rasa lebih tenang, lebih tak stres, betul? Dia boleh masuk kepada C. Okey, dia boleh tambahkan tabungan, itu dah masuk C. Dia nak kait kepada firma juga akan mendapat keuntungan. Baru terdengar idea baru keluar. Okey, mendapat keuntungan dah masuk C yang ketiga, betul? Okey, bila firma dapat keuntungan, firma dapat meningkatkan produktiviti, semua dah masuk CC. Okey, so kita nak buat CC yang kedua. Namun, kerajaan juga akan menghadapi kerugian dari segi apa? Dia nak turunkan cukai pendapatan tu. Pendapatan dia hasil kurang kan? Tapi dia dapat lagi banyak hasil, betul tak? Okey, dia kurang pendapatan daripada pendapatan cukai dia, tapi dia dapat cukai yang lain. Nampak Cukai pendapatan keseorangan dia kurang, tapi dia dapat cukai yang lain. So dah ada dua sisi. Cukup. Sisi yang kedua tu satu pun cukup. Terus pelajar tersebut layak dapat 9 markah. Okey, faham tak? Senang ke tidak? Senang. Okey, kalau soalan dia tak cakap bincangkan, dia tak cakap setuju, dia cakap kemukakan hujah anda. Lagi senang. Kita tak payah nak fikir sisi yang kedua. Betul? Lalu dia cakap, okey, mengapa? Boleh kebaikan, boleh keburukan, bagaimana, betul? Okey, sambung. Laju ke? Cuba tak laju. Okey, sampai semput dah okey. Saya macam rap, betul tak kan? Laju, bercakap macam laju. Itu keturunan dia macam tu. Okey, wajarkah? Okey, bukti. Bukti mesti ada. Bukti lah. Okey, kita boleh tunjukkan bukti tu melalui 3 cara. Satu, melalui data. Kedua, melalui perkiraan. Ketiga, melalui ulasan ataupun hujah-hujah daripada ahli akademik. Tapi yang nombor 3 tu janganlah pandai-pandai pula buat. Jangan tulis nama kawan saya. Seperti hujah kawan saya telah menghujahkan. Kawan saya Amir telah menghujahkan apa-apa. Jangan buat itu. Memang tak akan dapat markah. Nak selamat, buat apa? Mesti ada perkiraan. Okey, ataupun buat kelo. Okey, biasa bukti ni dia akan keluar soalan macam pendapatan. Okey, dia keluar pasal pendapatan. Ni pun boleh juga. Okey, soalan dia. Okey, penurunan cukai dapat meningkatkan taraf hidup. Buktikan kenyataan tersebut. Soalan sama je, betul tak? Okey, penurunan cukai pendapatan dapat meningkatkan taraf hidup. Buktikan kenyataan tersebut. So, awak nak buktikan dengan macam mana? Macam mana nak buktikan? First, mesti awak cakap, okey, penurunan cukai pendapatan dapat meningkatkan taraf hidup kerana pendapatan boleh guna akan meningkat. So, nak buktikan macam mana? Ini menyebabkan kuasa beli dia juga akan meningkat, ataupun menyebabkan tabungan dia akan meningkat. Nampak to be satu. So macam mana kita buktikan? Buatlah pengiraan. Belanjawan peribadi. Buatlah pendapatan boleh guna. Dulu pendapatan boleh guna dia, okey, katakan dah tolak gaji dengan pendapatan potongan wajib. Pendapatan boleh guna dia adalah sebanyak 5,000. Selepas penurunan cukai, pendapatan boleh guna dia adalah 5,500. Kiralah tolak dengan belanjawan. Belanjawan belanja, betul? Belanja tetap, belanja tetap, belanja tahan lama, tidak tahan lama, betul? Akhirnya dia dapat tabungan. Tengok. Maknanya untuk isu itu
sebelum dengan selepas kena buat 2 perkiraan lah. Ya, kena buat 2. Sebab kita nak buktikan. Sebelum penurunan cukai, buat apa je, betul? Okey? Sekarang bila penurunan ada ni, dia ada dapat lebihan duit, betul? So lebihan duit ni digunakan untuk buat tabungan. Okey? So tabungan ni boleh buat simpanan, okey, ataupun buat perniagaan kecil. Jangan tulis perniagaan besar-besaran. Setakat 500 nak buat bisnes macam Berhad. Tak boleh lah, betul? Dia kena logik juga. Okey, mungkin duit yang disimpan tu disimpan untuk tujuan perniagaan nanti akan datang pun boleh. Ditambahkan dia punya keuntungan. Okey, so dia dapat taraf hidup dia. Boleh? Faham tak maksud cikgu? Faham kan? So daripada satu cerita tu, dia boleh tukarkan kata tu tugas. So macam awak nanti kata soalan awak percubaan tu, tukar je lah kata tugas dia. Okey, boleh kata okey, itu buktikan. Buktikan mesti kena ada perkiraan atau kilo. Kalau orang kata cikgu saya tak nak buat perkiraan lah, saya nak buat kilo, boleh, tak ada salah pun. Kan? Nak beritahu pasal kuasa beli. Jadi permintaan dia akan meningkat. Lukislah kilo. Tetapi, okey, bila lukis kilo, make sure kena huraikan, jelaskan kilo tersebut. Faham tak maksud ni? Faham tak maksud cikgu? Okey? Awak dah lukis kilo, perubahan didi kosong kepada didi 1. Penambahan permintaan, betul? So kena tulis kilo apa dia kilo asal adalah D0. Apabila berlaku penurunan cukai, kilo permintaan berubah daripada D1 ke D0 kepada D1. Okey, faham? Mesti kena huraikan. Kalau lukis saja kilo, tiada huraikan, masih belum dapat C. Okey, faham? Masih belum dapat C. Kilo tu cuma dapat B sahaja. Tapi kalau awak buat lukis kilo, awak buat huraian lengkap, kilo dengan huraian tu akan dapat C. Okey, boleh Okey. Itu yang bilang. Cikgu. Maknanya kalau dia buat kelo kan, dia menerangkan pembentukan kelo, dia tak masukkan mikro kepada makro, still dapat makan penuh. Kalau lukis, dia tak dapat penuh lah. Okey, kalau awak tulis macam awak lukis tadi, tiba-tiba lukis kilo, masih B lagi, tapi lukis kilo dan penerangan, baru dapat C1. C1 berapa markah? Cuba tengok dalam kertas tu. 7 markah. Baru 7 markah, tapi tahap 3. Bila awak huraikan lagi. Okey? Kalau sebelum ni, okey, sibuk. Saya sendiri pun ada murid saya pun. Asal je rubrik kilo, tak payah kilo tak apa. Okey? Tengok soalan tu. Kalau soalan setuju ke apa, kalau awak nak buktikan pun kalau macam tadi mula-mula kita buat setuju tak setuju, buat mikro pada makro je lah. Sebab soalan dia kepada negara, betul? Okey? Kalau bincangkan, okey? Mikro pada makro pun boleh, mikro sendiri pun boleh, betul? Okey? Kalau buktikan, wajiblah. Mesti kena kita buktikan. Mesti berada dalam kilo. Tapi tak salah nak lukis kilo, tak salah. Tak salah. Okey, boleh. Okey, cuma yang saya nak tekankan kat sini, kita ni nak dapat tahap 3 9 markah, betul? Cukuplah C 4 dan 5 atau 6 pun cukup. Ni pengalaman menanda pelajar, dia dapat sampai 17C. 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 Tapi berapa markah dia dapat? 9 markah, betul? Dia tulis panjang gila surat cinta dia kepada cikgu. Tulis panjang, satu helai, halaman pertama, halaman kedua, halaman yang seterusnya ke 3,5. Okey, dia tulis dengan rakan dia cuma tulis berapa saja. Kawan dia dapat 9 markah. Dia pun sama tu, dia dapat 9 markah. Mana yang lebih bazirkan masa? Banyak tu, betul? Okey? So awak dah boleh tahu dah mana nak dapat tahap C tu. Okey, ingat mikro pada makro. Kalau soalan tu kepada kerajaan, mikro kepada makro. Kalau soalan kepada isi rumah je, kaitkanlah tabungan. Dah masuk tabungan, jangan letak tabungan awal-awal. Jangan letak tabungan awal-awal. Letak dekat tengah-tengah tu, dia dah boleh masuk C. Tabungan, okey, meningkat, okey, menyebabkan okey, rumah tangga dia aman sebab tak ada masalah kan, duit banyak kan. Okey, rumah tangga dia aman, dia tak stres, kadar jenayah berkurangan. Itu dah masuk kepada C. Okey, boleh faham? Faham Senang tak? Rubrik paling senang, tak payah susah-susah. Okey, ni setuju tak setuju? Okey. Okey, ni soalan. Okey, setujukah anda dengan tindakan oleh kerajaan memberi banyak manfaat kepada unit ekonomi yang terlibat?
Okey, unit ekonomi mungkin soalan dia tak dekat ni Unit ekonomi dia mungkin adalah isi rumah. Okey, ni adalah minta maaf. Okey. Kita beritahu lah tahap 1, 2, 3 ni kalau kita dapat 7 markah, dah dapat 9 markah. Okey, setuju tak setuju senang je, mesti dapat kan? Dapat A. Kalau budak malas pun bagi setuju tak setuju bagi jawab. Nanti dapat markah. Ya? Kalau dia kata setuju, ini kerana pendapatan meningkat. Lepas tu dia dah malas dah, dia nak tidur. Dapat dah 2, betul? A1, B1 dah dapat 4 markah. Betul? Senang kan? Okey. Senang untuk ni lah. Untuk dapat markah. Okey, setuju tak setuju? Mesti ada jawapan mesti sokonglah setuju. Yang satu jangan ingat. Cikgu terang balik, beritahu balik. Pendirian kena tetap. Okey? Jangan bolak-balik. Okey, faham? Okey Okey. Jangan tengok kawan kata tak setuju. Kau tulis kat sini tak faham. Tulis setuju tak setuju. Okey, lagi satu. Cikgu lupa. Biasa kadar pertukaran hasil. Betul tak? Okey, soalan kadar pertukaran hasil. Saya lupa tadi bahagian A Banyak calon ataupun murid dia akan tulis macam ni. Kadang-kadang dia tengok KPA dia meningkat. Macam soalan tadi KPA kita menurun, betul? Okey, menurun. Dia was-was. Dia nak cakap apa? Harga mahal ke harga murah? Dia dah was-was dah. Okey, so dia tulis kat atas tu harga mahal dulu. So dia kata bila KPA meningkat, KPA menurun, harga barang mahal. Menyebabkan permintaan ekspor akan menurun. Okey, harga barang import murah. Lepas tu dia tulis kat bawah pula. Harga barang ekspor tadi mahal ni murah pula. Okey? So rasa-rasa dapat markah tak? Dapat markah tak? Bermula tahun lepas tak dapat markah. Pelajar tiada pendirian. Rugi tak? Sebab tak ada boleh nak bezakan pelajar cemerlang dengan pelajar tak cemerlang. Kalau pelajar tu jenis hafal aja, beza kan kita dengar kan kawan-kawan cakap alah tak apa, kau tak tahu kau tulis je dua-dua kat situ, betul? Kan? Mesti kawan-kawan lain cakap alah tak apa. Kau pas dengar tulis je dua-dua kat situ kan? Tulis je. Sekejap lagi naik, sekejap lagi turun. Okey? Tak boleh sekarang. Okey? Mesti kena ada pendirian. Okey, boleh faham Ni pengalaman saya beritahu pengalaman yang berlaku tahun lepas Okey, kita takut dia kekal. Okey, tapi memang kekal pun sebab dia takkan bagi, sebab kita nak bezakan pelajar cemerlang dengan pelajar biasa. Pelajar yang hafal. Okey. Okey, seterusnya. Contoh. Ini masih lagi pendirian, okey? Okey, contoh. Ini panjang Ini saya ambil daripada student saya. Ini yang saya kata tu, tulis panjang banyak 2 kilo tadi. Rasa tak? Dia 1 kilo, 2 kilo tadi kan? Ini dia. Panjang. Dia dapat 10C. Okey? 9 markah. Okey? Dia boleh panjang tulis. Jadi panjang-panjang kita buat relax je kan? Okey, contoh soalan seterusnya. Maklumat berikut, okey, berkaitan dengan bantuan kerajaan kepada petani. Pemberian subsidi kepada petani meningkatkan taraf hidup petani, mengurangkan kos pengeluaran. Tindakan kerajaan tersebut lebih menguntungkan pihak pengguna berbanding pihak pengeluar. Okey? Setujukah anda? Okey, kalau soalan ni keluar, dia tak ada soalan rubrik. Tanyalah soalan tiba-tiba dia keluar soalan ni. Okey? Dia kata padi okey, bagaimana tak apa. Saya lupa sikit sekejap lagi saya belum masuk yang setuju tak setuju bagaimana rubrik. Kalau dia keluar, mana yang lebih menguntungkan pemberian subsidi ke atas beras? Okey? Dengan bantuan gambar raja bagaimana? Okey? Pemberian subsidi okey ke atas beras kepada pengguna ataupun pengeluar. Rasa-rasa itu topik apa? Kita belajar. Kalau soalan dia diubah, kayak soalan ni. Diubah. Topik apa? Pemberian subsidi ke atas beras lebih menguntungkan pengguna ataupun pengeluar? Itu topik apa? Jalan. Siapa boleh jawab? Tengah fikir. Jawab wailan tu. Itu yang paling susah tu. Pada nak kena pasti benda tu. Kata apa dia? Subsidi lebih pada Tak tahu. pengguna lah. Cukai lebih kepada rumah mikro. Boleh ni. Boleh macam Kena mana? faham tu.
Subtopik apa? Subsidi. Itu adalah subtopik kepentingan Barang anjal. keanjalan. Barang Nak anjal, tak pernah rumah keluar semua lagi si nak rumah. soalan tu. Bukan subsidi. Tak anjal Tolong semua si rumah. beri perhatian. Tak anjal Saya tak semua tahu si lah rumah. OJT dah keluar ke Minyak tidak, tu. sebab OJT kita tak dapat tengok betul. Sejak PKP kita orang tak dapat tengok. Okey? Tapi soalan esei memang tak pernah keluar lagi. Kalau soalan tu keluar dia bagi 7 markah. Ya. So, boleh buat nanti kat rumah. Tukar-tukar saja. Okey, kita tukar-tukarkan apa kepentingan apa namanya, mana lebih menguntungkan, si rumah ataupun pengguna ataupun pengeluar. Okey, soalan ni lain. Ini adalah soalan Itu bentuk fikir enam tu. rubrik. Dia Sebab apa fikir. rubrik? 9 Pertama, markah. padi. Okey, setujukah Barang- anda dengan pernyataan di kalau atas? firman dia barang- Kebutuhan barang alasan kepentingan. anda. Okey, Tapi subsidi. ini draft. Subsidi. Jangan nanti Subsidi SPM mahal, buat tak macam anjal. ni. Ya, Orang saya suka fikir. pakai ini sebabnya saya ikut Banyak Cikgu dia Malisa, okey, mantan guru cemerlang ekonomi, dia pakai ni lah. Aku, Peko, dan saya ajar dalam cyber sini lagi senang. Tapi saya tak benarkan dia buat dalam bentuk jadual. Sebab dalam bentuk jadual tak boleh. Okey ya? Okey. Ini untuk draft sajalah supaya dia faham. Okey ya? Okey. Dia setuju pemberian subsidi tu, okey, tindakan kerajaan itu akan menguntungkan pengguna. Dia setuju dia akan menguntungkan pengguna kerana macam lain yang kita nak buat. Awak tulis, saya setuju. Setuju tindakan tersebut menguntungkan pengguna. Ini kerana, dah nak masuk P betul? Okey, ini kerana, okey, harga barang tempatan akan lebih murah. Dapat B1. Okey, faham? Okey, titik. Okey, lepas tu, oleh itu, pengguna lebih berkemampuan untuk membeli barang. Masih lagi pengguna. B2. Kesannya, okey? Kesannya, ada lagi, lupa. Pembelajaran pengguna lebih jimat. Kesannya, okey? So ini kesannya. Okey? Kesannya, penjimatan pembelanjaan membolehkan pengguna ada lebihan wang. C1. Okey? Pengguna boleh membeli barang mewah atau kehendak. Okey? Sebagai contoh, dahulu membeli beras. Dia bagi contoh, nampak? Okey, ni mikro pada mikro dia tak keluar daripada makro. Okey. Membeli beras hancur tetapi wang lebihan dia dapat beli beras basmati. Okey? Okey, taraf hidup pengguna akan meningkat, wang lebihan juga boleh digunakan untuk tabungan. Kesannya pengguna akan mendapat faedah. Macam itu je lah. Dapat 9 markah. Okey, daripada ayat yang cikgu buat ni, wacana ada tak saya gunakan selain itu? Seterusnya ada tak? Jangan guna. Sebab dia boleh pada pengguna. Setujukah? Jangan guna setuju. wacana selain Peluang. itu. Lepas ayat tu. Seterusnya jangan guna. Untuk soalan rubrik. Ya, ia terpakai untuk soalan rubrik. Kenapa? Sebab bila awak guna selain itu, awak dah masuk kepada idea baru. Betul? Cikgu semua dah beritahu kan? Rasa kan? Okey? Tak boleh. Wacana guna, selain itu, seterusnya jangan guna. Senang kita buat je lah. Maka dengan ini. Tapi jangan lepas mana. Maka dengan ini sesungguhnya walaupun begitu. Jangan banyak Enggak tu. kan? Selain itu, Cukuplah sikit-sikit dah kan? kali. Saya Dia baca jadi sikit mata. dia jadi dua benda yang berbeza. Emosi kerana ni. Kalau awak tulis pegang kamu, jenuh dia nak cari. Hilang emosi dia. Ya? Okey, lagi-lagi dia tak dapat makan skrin. Lagi emosi lagi. Betul? Tak faham ni. Okey, faham Boleh faham tak? Boleh ini saya buat dalam bentuk kotak. Janganlah buat nanti. Kalau saya nampak buat macam ni, nanti budak keramat. Saya dah tahu dah. Jangan buat itu. Tulis je buat dalam bentuk esei. Rasa-rasa buat apa? Garis pakai tu. Tak setengah, tak sampai satu helai pun betul. Setengah helai je betul. Dapat 9 markah. Nak buat apa panjang-panjang? Betul? Awak panjang kita baca pun cikgu awak yang baca pun kata hilang emosi dia. Gegar, kenapa pula panjang budak ni tulis kan? Okey, boleh? Dah faham Senang tak? Senang. Saya suka pakai yang macam ni. Tapi saya pelajar saya sebab pelajar saya bukan pelajar yang cemerlang biasa. Okey, transferkan benda ni kepada dalam bentuk esei. Cikgu, jika pelajar buat jawapan tu dia menggunakan keanjalan, boleh terima ke? Keanjalan? Macam mana ayat dia? Dia kata tiba-tiba dia buat keanjalan je tiba-tiba tak sesuai.
Maksudnya dari situ okey, dia kata beras merupakan barang keperluan bersifat tidak anjal. Aha. Okey. Penurunan harga beras Oh, dia buat yang inilah. macam tu. Kepentingan keanjalan Ya. itu lah. Dia bagi So, dia tak, yang lebih banyak. soalan itu, jawapan itu dia bagi. Bagi jawapan tu. Boleh? Budak tu dah faham lah tu. Dia bagi maklumat ini, dia transfer kepada data atau kilo. Dapat C lah budaknya. Lagi dia terangkan, dia uraikan, dia terangkan lebih detail, dapat C. Pelajar tersebut. Okey, faham? Tapi boleh jamin lah, topik kepentingan keanjalan. Keluar. Pening, betul? Betul. Pelajar mesti rasa pening, betul? Betul. Awak sangat, tapi kalau saya lebih suka mudah. Yang penting kita dapat 9 markah. Okey, itulah yang mudah, yang senang. Tapi kalau nak buat tak ada masalah. Buat awak nak tunjuk. Keluasan pengguna. Subsidi masuk bawah kan? Okey, kotak bawah adalah pengguna. Proposal pengguna lebih banyak berbanding Firma. pengeluar. Okey, apa boleh. Okey, boleh nak? Okey. Jadi kita belum lagi buat latihan, jangan sungguh sabar. Banyak lagi ni, pening kepala. Okey, ni soalan bandingkan, bincangkan. Soalan ni tahun 2019. Okey, soalan bincangkan. Okey, soalan Kenapa tak bincangkan mesti bagi ada kita ni simpan soalan dah Okey. Tapi buku mesti tak. Bincangkan mesti kena pilih. Pasal tak? Okey. Baik tak dulu. Tadi dia sama ada dia nak Yakin jadi on. jalan desa. Betul lah. Okey. Kena beli lagi buku lagi dia. Tempatan banjir dengan kesihatan daerah. Peruntukan yang ada adalah 20 juta. Okey. Mana yang dia boleh pilih? Semua. Antara tiga tu, mana dia boleh pilih? Itulah. Tempatan banjir dengan jalan desa. Dua saja. Kalau pilih kesihatan daerah, totally salah. Oh. Sebab tak, kalau konsep dah maksudnya awak tak faham. Awak tak faham. Dia dapat peruntukan 2 juta walaupun awak tulis panjang-panjang jela. Tapi awak dah kata awak nak pilih kesihatan daerah. Dia akan garis tidak relevan. Maksudnya awak tidak mengikut kehendak soalan. Okey ya. Itu kena hati-hati. Okey. Kalau pari dua lah. Kadang-kadang jahat soalan. Kalau pari dua lah, kalau pasal. Ya. Pula tu awak tu orang Johor Pilihan baru satu. semalam tengok Kalau bola pari GDP dua. menang. Jangan. Okey. Betul tu dia. Oh, kena bagi. Kalau dia buat kalau pas dia satu je salah. Okey, soalan bincangkan. Okey. Ini adalah soalan dia Ini lagi banyak daripada kita. apa terlepas kan. Ni banyak input lagi. Ini panjang. Okey, kita boleh tengoklah. Contoh macam mana dia boleh dapat C. Okey. Ini contoh, dia tak ada lagi. Saya tulis je ni. Nak beritahu kebaikan. Okey? Saya tengok. Okey, dia boleh tambatan banjir. Okey? So, sebab apa? Sebab kerajaan kekurangan sumber hasil. Berarti satu dah. Okey. Kemudian, kerajaan terpaksa melepaskan projek kedua iaitu jalan desa. Okey. So, dia bagi yang tu. Kenapa dia dapat C? Okey. Sebab apa? Dia pilih. Sebab apa? Mengurangkan risiko banjir. Ini masih pilih lagi sebenarnya Okey. Bila dia dapat menggunakan risiko banjir, okey, dia dapat mengelakkan kerosakan harta benda, betul? So dia dah masuk kepada C. Okey? Bila dia rosakkan harta benda, siapa yang dapat untung? Kerajaan akan berkurang sebab kerajaan nak kena baiki. Jadi dia nak pastikan kerajaan tidak mengalami kerugian. Okey, buat untuk tambatan banjir ni supaya kerajaan tak terganggulah. Okey? Okey, dia dapat C, dia dah masuk kepada kepada makro. Okey. So, dia kata untuk mengelakkan hasil pertanian jadi kurangkan punca pendapatan. Okey, jadi barang keperluan semua tak akan dapat belilah. Jadi penduduk akan terjejas. Okey, sebab apa? Ini dah masuk sisi yang kedua. Namun, gunalah nak masuk sisi kedua. Tetap namun. Namun begitu. Macam tu kau ataupun jika pun boleh. Tapi jangan tulis selain itu. Memang salah. Ya. Okey. Bukan kita membenci selain itu ataupun seterusnya. Tapi sebab untuk soalan publik itu kita jangan guna. Okey ya. Haramkan dia. Okey. So, namun kerajaan tidak melaksanakan jalan desa. Apa akibat dia? Kesukaran lah. Okey? Kesukaran penduduk berhubung. Titik di situ. Dah. Yang bawah-bawah tu tak payah bercerita pun. Okey? Dapat sisa 1. Terus. T3. Berapa C tadi? Tak kira. 2 sisi. 9 markah. Okey? Sisi yang kedua tu tulis sikit pun cukup lah. Ni je.
Yang ni tak payah pun. Okey, boleh faham? Ni tak payah. Nanti dia kena pandang kalau tak keliru nanti payah. Okey ya? Tulis sikit je yang tu. Satu ayat. Boleh ke tidak? Senang ke? Senang. Senang je. Tak susah pun. Ke tengah pening kepala ni. Saya tak boleh nyanyi. Kalau saya nyanyi, hujan. Sekarang musim hujan. Saya tak nak nyanyi hiburkan awak ya. Saya suka bukan mat nanti. Okey. Okey, sambung. Seterusnya rumusan ni okey. Ni rumusan lah. Okey, ni nak beritahu lah macam mana markah. Kita dapat 4 uraian, mesti ada 2 sisi. Kalau tulis 1 sisi, dapat 6 sahaja. Walaupun C yang awak ada banyak. Tapi awak cuba tulis 1 sisi. Awak tak tulis pun 2 sisi yang kedua. So awak cuma dapat 6 markah. Tapi dia okey lagi lah daripada setuju tak setuju, betul? Setuju tak setuju lagi zalim saya rasa kot. Okey, ini tindakan kerajaan. Ini saya ni, okey. Tindakan kerajaan ini masih lagi bincangkan sebab saya nak tengah kat sini senang supaya nampak. Okey, dibincangkan tindakan pelaksanaan cukai ke atas minuman bergula. Okey? Dapat kurangkan kos perubatan pada masa depan. Mata. Okey? Okey, so diberitahulah. Okey, kerajaan kenakan cukai untuk minuman bergula. Tindakan kerajaan dapat membantu meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Bincangkan. Okey, so mesti kena ada sisi yang kedua. Okey, so agak-agak sisi kedua apa yang kita nak tulis? Kalau awak lah, sisi yang kedua. Apa awak nak katakan? Kalau sisi yang kedua, nak tulis apa? Sisi pertama kita dah tahu dah. Kerajaan dah tahu dah bagus kan? Dia kenakan cukai. Supaya apa? Kesihatan dia terjamin, apa semua kan? Betul? Yang sekarang ni ramai beratur kat bisu, betul? 10-20 tahun lagi ramai yang beratur di kaunter hospital. Okay? Okay. So, kenapa tindakan tu? Kan? So, cikgu nak tahu sisi yang kedua, awak nak tulis apa? Sisi yang kedua. Saya dengar tadi tu. Kerugian firma, boleh lah. Firma akan mengalami kerugian. Sebab apa? Sebab Orang lebih mahal. kan? Ataupun cukai, kerajaan juga akan hadapi kekurangan cukai. Untuk apa? Hasil cukai apa? Excise. Cukai jualan. Okay, boleh juga. Betul? Itu dah masuk sisi yang kedua. Okay, so kita tengok. Tindakan kerajaan, ini kita dapat kita dapatkan idea. Tindakan kerajaan dapat membantu meningkatkan kemakmuran kerana dia kena masuk tahap kesihatan masyarakat akan meningkat. A1. Dia belum masuk B Okey. A1. Okey, oleh itu ataupun kerana masalah kesihatan dapat diatasi dan kerajaan dapat mengurangkan kos perubatan. B1. Okey, kesannya. Ini kesannya. Okey, sisi yang kedua kita tengok. Okey, kesannya masyarakat sihat, jari kehidupan, mampu bekerja dan mempunyai pendapatan. Okey, dapat mengelakkan masalah kewangan, kadar jenayah dapat dikurangkan, kesannya keselamatan dan kemakmuran masyarakat akan dapat meningkat. Sisi yang kedua, namun okey, walau bagaimanapun minuman berguna akan terkesan kepada kenaikan harga. Firma akan keuntungan firma akan menurun. Ataupun kita nak kaitkan dengan kerajaan pun boleh. Nak kaitkan isi rumah boleh tak? Boleh. Kepuasan isi rumah minum air gula. Okey, betul? Juga akan menurun. Kepuasan dia lah, dia tak dapat makan air boba-boba tu. Okey? Itu boba-boba. Okey, ada apa siapa boleh ingat Setuju tak setuju? Sebab apa? Saya utamakan setuju tak setuju sebab dia selalu keluar. Dan lagi satu, bincangkan. Soalan tahun lepas, SP hujah pendapat. Kemukakan hujah. Ini pun selalu ada. Kemukakan hujah. Okey, soalan dia. Soalan macam ni. Bantuan sara hidup. Okey, kalau isu semasa. Okey, KWSP betul? Pengeluaran KWSP tak keluar mana tu keluar betul tak? Ada keluar tak? Saya tak ingat. Okey, KWSP. Akaun dia ada berapa akaun? 3. Itu isu tu. Ada 3 akaun betul? Satu akaun yang tambahan, akaun fleksibel betul? So apa kesan? Kesan ke atas penyimpan KWSP bila wujudnya akaun yang ketiga. Tu boleh buat soalan, bincang dengan kawan. Nanti kat dalam kelas boleh bincang. Okey. Seterusnya bantuan sara hidup. Kerajaan berpendapat bantuan tersebut perlu diteruskan. Kemukakan hujah anda.
Dia tak cakap setuju, tak setuju, betul? Okey, so buat sama. Okey, bantuan tersebut perlu diteruskan. Ini kerana ini kerana dapat meningkatkan pendapatan golongan B40. Okey? Sebab soalan ni pasal B40 kan? Okey, kalau dia kata T20, tulis T20. Okey ya? Okey, oleh itu beban kewangan mereka akan berkurang kan? Kesannya kita dah masuk C. Lagi 4 C. Okey, kesannya mereka dapat memenuhi keperluan. Contohnya dapat membeli beras dan gula. Apabila mereka dapat makanan, mereka akan sihat. Dan bila mereka sihat, mereka akan lebih produktif. Bila diorang produktif, negara juga akan meningkat, image akan meningkat. Nampak tak? Kesinambungan cerita dia. Okey, faham ya? So, buat macam ni, kita boleh dapat 9 markah. Senang, betul? Tak susah pun. Kat Ekonomi, C tu, ikhlas dalam kat C tu kena banyak. Okey, K. boleh, betul ikhlas dalam tangan. InsyaAllah. Okey? Adik kalau awak kata tak boleh, sebab dia tak cakap pun setuju tak setuju, betul? Ini pandangan awak, kemukakan ujar awak. Awak boleh bagi negatif atau positif, setuju atau tak setuju. Okey? So kat sini, bantuan tersebut tidak boleh diteruskan. Dia tak kasih. Bagus, rakyat yang bagus. Dia sayangkan negara. Okey? Kerana dia kata kerana meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Betul tak? Kerajaan bagi subsidi tu meningkatkan perbelanjaan kerajaan, betul? Betul. Okey? Sekarang kerajaan tengah dia punya KPI dia adalah untuk mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Okey. So, oleh itu perbelanjaan kerajaan akan meningkat, menyebabkan projek pembangunan yang penting itu terpaksa ditangguhkan. Jadi contoh dia bagi contoh. Okey, contohnya pembinaan hospital ditangguhkan untuk memberi perbelanjaan bantuan tersebut. Kesannya penduduk berhampiran suka mendapat perubatan dan tahap kesihatan pengguna akan terjejas. Senang. Kan? Betul? So kalau kemukakan ujian awak, dia minta awak, pandangan awak, boleh bagi positif ataupun awak boleh bagi sebaliknya. Okey? Yang penting kesinambungan. Yang penting jangan guna. Selain itu, seterusnya. Mulai hari ni jangan guna. Okey ya? Okey, kalau dah terguna masa percubaan tak apa. Benda yang lepas jangan dikenang. Okey ya? Okey. Okey, ini adalah buktikan aku, saya suka pakai akuk ya. Okey. Akuk tu adalah I ayat permulaan. K kerana oleh itu K kesan. Okey ya? Sama. Soalan ni pasal apa? Okey, soalan dia adalah pasal pertumbuhan ekonomi. Kerajaan, okey. Inisiatif yang kerajaan bagi. Okey, ini pengambilan guru on one off. Okey? Pengambilan guru dan dikatakan akan ada lagi pengambilan guru secara besar-besaran. Tujuan apa? Kenapa kerajaan buat pengambilan guru? Sebab apa? Kenapa sebab kerajaan buat pengambilan guru? Sebab apa? Sebab adakah sebab ramai pelajar nakal sekarang perlukan guru yang ramai? Adakah? Sebab apa? Memenuhi keperluan. Lain lagi? Meningkatkan kualiti pendidikan negara. Okey, jadi siku. Okey, bagus. Okey, lagi? Pengangguran. Okey, apa tujuan kerajaan? Apa peranan kerajaan? Kita belajar apa peranan kerajaan? Kerajaan sebagai apa? Majikan. Itulah sebenarnya jawapan senang. Buatlah kita urai-uraikan bawah nanti. Kerana kerajaan adalah sebagai majikan. Okey? Tulis formula kat situ. Okey, tak apa, kita tengok. Ini adalah inisiatif kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara. Buktikan. Okey, so jawapan dia. Tindakan kerajaan KPM untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Betul ke jawapan dia? Betul lah Okey. Kerana KPM mewujudkan peluang pekerjaan. Awak pun boleh tulis. Ini kerana KPM merupakan majikan. Okey. Okey, so KPM mewujudkan, okey, dia adalah majikan. Oleh itu peluang pekerjaan dapat ditingkatkan. Itu kalau awak nak sambung Okey, oleh itu peluang pekerjaan dapat mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan guna tenaga penuh. Kesannya kemahiran latihan yang dipelajari guru-guru dapat ditingkatkan. Okey, dapat melahirkan pelajar yang berkualiti. Betul lah tadi yang kawan beritahu dapat aspirasi ke pendidikan, menambahkan peluang pekerjaan
Guru-guru yang bekerja akan mendapat upah. Bila dia dapat upah, kuasa beli dia akan meningkat. Betul? So, soalan dia adalah buktikan. Betul? So, buktikanlah sama ada dengan kelok ataupun sama ada dengan pengiraan. Okey, buat yang macam tadi. Belanjawan peribadi. Dulu dia tak ada kerja, sekarang dia ada kerja. Dulu dia tak ada duit, sekarang dia dah ada duit. Okey, faham? Nak buat kelok pun tak ada masalah. Okey, boleh? Senang je kan? Itu soalan buktikan. Ni saya buat dalam bentuk kelok lah, pun tak keluar lagi. Okey, ni saya buat dalam bentuk kelok. Okey kelok. Ni panjang sikit lah. Ni panjang. Saya dah tunjukkan. Bila buat dalam bentuk kelok, make sure mesti kena huraikan. Huraikan mesti daripada kelok. Perubahan kelok mesti kena. Kalau tak, markah tak dapat. Katakanlah murid cuma buat yang ini saja, tapi dia tak buat yang ini pun, dia tak huraikan ni. Dia tak layak lagi dapat C. Dia masih dapat B. Okey, faham Bila awak buat yang ini, secara langsung awak buat ini, awak akan dapat C. Okey ya? Okey. Settle. Okey, ni stok ni stok yang kerajaan ni. Okey, ni stok yang saya bagi kat dalam ni. Kalau kerajaan kita guna yang ni. Kalau isi rumah semua dapat Semua dapat kan? Okey. Dia adalah isi rumah, pakai yang inilah. Ya, semua ni ada. Orang hafal ni je. Betul. Ya. Hafal dia bagi ni kan. Dulu saya belajar Hafal dari dia. cikgu Settle. Izwan, cikgu-cikgu yang lain. Masa zaman kami belajar dulu tak ada bagi benda-benda macam ni. Tak ada. Kena fikir sendiri. Tak ada benda ni, kita buat sendiri. Okey, macam awak untung. Ya, semua dapat. Gunakan, rugi tak guna. Ni untuk filmah. Okey, boleh? Buat pun banyakkan. Photostat banyak. Kalau awak suka duduk kat dapur, banyakkan, tak apa. Letak kat mangkuk Maggi. Okey? Sambil ambil Maggi, sambil benda tu tengok banyakkan. Okey, jom kita buat latihan. Cuba selesaikan masalah penentuan jenis dan corak agihan barang. Kata kunci dia apa? Kata kunci. Masalah penentu. Kata kunci dia apa? Usahawan. Usahawan waktu pengeluaran. Dia adalah masalah asas ekonomi. Garis kat penentu jenis dan corak agihan barang. Penentu jenis itu masalah ekonomi, masalah asas ekonomi apa? Apa yang hendak dikeluarkan, betul? Okey. Corak agihan barang. Untuk siapa? Untuk siapa? Itu dia yang itu yang dia nak. Soalan 4, ya. Tidak digemari oleh calon. Soalan 4. Biasanya soalan 4 ramai nak. Tapi soalan 4 tak digemari oleh calon. Okey, sebenarnya senang. Okey, cuba buat. Ada 6 markah. Masyarakat. Okey, so macam mana dia orang nak letakkan barang tersebut? Okey, tengok kawasan tersebut. Banyak kawasan yang memerlukan barang yang halal, maka di situlah dia akan agihkan barang tersebut. Boleh faham? Boleh ya? Ada 6 markah. Soalan ini sangat mengelirukan sebab tu dia tak popular. Soalan tahun lepas banyak popular. Soalan 5 dan 7. 5 dan 7. Macam itulah. Soalan 4 tak popular. Soalan 4 tak popular. Murid tak nak terus sebab dia terkejut, tak faham. Okey, tapi sebenarnya kalau awak tengok baca betul-betul, kat sini adalah kata kunci soalan. Okey, boleh? Cikgu bagi juga sebab semua ambil tadi. Ini adalah skema dia. Okey, berdasarkan permintaan pelanggan. Okey, jika pelanggan permintaan barang halal tinggi, maka barang halal akan dikeluarkan. Sebagai contoh. Contoh apa? Barang yang kita nak keluar barang halal. Contohnya awak pilih inilah. Okey, tengok nanti saya tunjukkan pelajar saya bagi Okey, melalui kajian, cita rasa budaya lah. Okey, melalui pameran expo. Okey, keduanya berdasarkan kemampuan kuasa beli agihan pendapatan pengguna untuk memenuhi barang keperluan. Okey, memastikan bekalan mencukupi. Ini contoh murid yang jawab. Saya cuba masukkan dalam peperiksaan pertengahan tahun. Ini murid saya jawab. Okey ya.
saya akan mengeluarkan barang mengikut permintaan masyarakat. Okey, kita tengok permintaan masyarakat ataupun permintaan pasaran pun boleh. Okey ya. Terhadap satu barang di Malaysia permintaan makanan halal meningkat, maka saya akan mengeluarkan makanan halal. Ya, sebagai contoh permintaan makanan terhadap Korea diminati oleh pengguna, maka saya akan mengeluarkan mi ramen. Mi ramen ke ramen je dia? Tak apalah, halal je lah Yang pasti halal. Okey? Tak apalah kita tukar. Nanti letak sukian letaklah. Awak punya kalau awak nanti berniaga, letaklah steamboat suka-suka. Tak apa. Okey? Okey, manakala corak agihan barang bergantung kepada kuasa beli pengguna. Okey, boleh? So soalan macam itulah. Soalan bahagian B dia tak direct dia suka soalan yang tersembunyi. Okey? So kita kena faham. Jadi pelajar cemerlang tak ada masalah dia jawab betul. Okey, ni soalan dia 4 markah per 6. Betul? Pelajar tersebut cuma dapat 4 markah. Saya masukkan pertengah tahun pun dia orang tak nak. Ya? Dia tak nak jawab. Tapi adalah dia yang jawab. Cuma tak apa tak dapat markah penuh. Okey. Cuma dengan soalan seterusnya. Yep. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri meeting mengambil langkah sedemikian. Soalan rubrik. Agak-agak kenapa? Okey, cuba fikir. Bagi draft je. Kalau tak boleh nak buat ayat, bagi draft. Idea? Macam yang cikgu buat tu. Buat macam tu je. Okey? Sambil-sambil saya jalan, saya tengok. Nanti saya bagi. Okey, tak payah buat ayat pun tak apa. Bagi draft saja. Okey ya? Kita pergi buat betul. Agak-agak idea nak bagi apa idea? Dia nak check A dulu. Idea apa? Soalan dia pasal firma, betul? Okey. Idea dia apa nak bagi? Okey, pertama idea kawan dia kata untuk menggalakkan PKS mengeluarkan barangan tempatan. Okey, boleh terima? Ada lagi idea tak? Bila kita menambahkan keluaran tempatan, kita nak pergi keluar negara, betul? So kita akan meluaskan pasaran. Itu pun boleh jadikan idea. So A1. Okey ya. So, bila kita nak masuk kepada B, bila firma dia dah meluaskan pasaran, apa firma akan dapat? Keuntungan. Okey, bila firma dapat keuntungan, apa yang dia akan buat? Dia akan tambahkan lagi dia punya keluaran, dia akan naikkan dia punya mutu barangan ataupun R&D dia, betul? Okey, so nak masuk kepada C. Okey, bila dia dapat macam tu, nak masuk, apa yang akan dapat dari kerajaan? BT akan dapat apa? Kerajaan akan dapat apa? Aliran wang masuk, negara akan meningkat. Sebab orang banyak beli barangan kita, betul? Okey, kita dah nak masuk pada C. Okey, bila kerajaan dapat cukai hasil pendapatan naik, pertumbuhan ekonomi naik, BNK naik, itu dah masuk kepada C. Okey, ini contoh calon macam mana pelajar saya buat. Tapi dia tak dapat penuh Okey. Ini adalah dia buat dia buat meeting mengambil langkah sedemikian supaya mendorongkan pasaran ekspor halal global dengan memanfaatkan persediaan halal Malaysia yang diterapkan di seluruh dunia supaya menjadi inspirasi banyak dipanjang betul barang tempatan dan juga mampu mencetus pasaran di luar negara seperti pasaran ekspor global dan menarik lebih ramai Malaysia tempatan untuk sokong lebih ramai lagi usahawan-usahawan kecil maupun sederhana bagi mengembangkan lagi perniagaan dengan menginspirasikan pasaran ekspor dapat juga terkenal di pasaran dunia. Ni. Okey. So di sini murid ni dia ada dapat satu kenapa dia? Tak. Okey. Dia punya idea cuma saya ambil kat mana? Dia mendorong pasaran ekspor. Maksudnya dia meluaskan pasaran. Itu idea dia. Dia tulislah panjang-panjang. Ya? Okey. Kemudian, okey, murid tersebut dia tulis, okey. Dia juga dapat terkenal. Nampak tak? Bila kita ekspor barang kita luar negara, image syarikat juga akan meningkat. Orang kenal barangan Malaysia. So saya masuk dia jadi B. Okey, oleh itu dengan menjaga kualiti satu barang, dia menjamin lebih banyak dan dapat meningkatkan permintaan pembeli. Saya pelajar dia dapat B1 dan dia dapat berjaya saing. Okey, dia masih lagi B. Okey, kenapa dia masih lagi B? Dia masih daripada skop dalam firma. Okey, faham? Okey, so dia masih B. So kalau kita dapatkan C, kita buatlah.
Okey, tadi dah bersalin daring. Okey, mungkin dibuat R&D. Okey, lagi apa dapat? Firma kerajaan akan mendapat apa nama ni? Pendapatan cukai meningkat, betul? Okey, disebabkan aliran wang masuk, KPA kita akan meningkat. Okey, itu kita boleh masuk kepada C. Jadi pelajar ni dia cuma dapat tahap 2 3B06. Okey lah kan, betul? Soalan ni budak susah nak bikin. Okey? Tapi awak tengok dulu, kata kunci dia adalah firma. So kita pegang kat situ firma. Okey? So apa firma boleh buat? Okey, gunakan kita punya stok jawapan tu. Okey, firma kat situ. Gunakan stok jawapan. Okey, so dah nampak. Okey, boleh faham? Okey ya? So stok yang saya dapat cikgu bagi tu adalah untuk penggunaan soalan kesan, dan dia juga gunakan untuk soalan rubrik. So kita pakai lah stok yang firma tu. R&D akan meningkat. Okey, pengeluaran akan meningkat. Betul tak? Semua ada kan? Kita ambil yang positif. Okey ya? Yang baiknya lah, sebab dia nak teruskan dia punya nak luaskan pasaran. Okey. Soalan seterusnya, soalan bahagian C. Okey, jelaskan faktor yang mendorong PKS tersebut menyahut langkah yang diambil oleh UT. Okey, jelaskan. Okey ya. Di skema dia, okey. Okey, dapat meluaskan pasaran, dia sama juga lah. Okey, faktornya sebab apa? Dia nak luaskan pasaran. Okey, dia dapat untung. Ini paling senang lagi ya. Semua dia firma. Okey, dia dapat meningkatkan R&D, keluaran dia meningkat. Okey, kos pengeluaran, dapat mengurangkan kos pengeluaran, dapat berdaya saing. Ini syarikat akan meningkat. Itu antara dia lah. Okey, ni caranya bagilah jawapan dia dapat 3 markah. 3 per berapa markah? 5. 5. Okey. So dia untuk berdaya saing, okey, dapat meningkatkan lagi untung dan pengusahaan lebih efisien ataupun lebih efisien lah. Okey, lebih productivity. Okey, boleh? Senang je kan? Okey, soalan rubrik paling senang lah. Okey, tengok dulu. Soalan tu dia tuju pada siapa? Isi rumah, firma ataupun kerajaan. Okey? Kalau kita tengok MITI dengan PKS adalah firma, MITI adalah kerajaan. So kita bolehlah mikro pada makro, maksudnya daripada firma kepada kerajaan. Okey? Okey, semua dah? Salin. So lepas ni jangan takut-takut dah, ya. Untuk nak jawab soalan bahagian B. Ya, soalan tu dah ada dah. Dimudahkan awak. Kalau saya dapat yang baru lagi, saya tambahkan. Okey. Okey, ni soalan ribet elektrik. Okey ya. Bila dapat soalan, okey, untuk pengetahuan anak-anak ya. Okey, ini adalah stimulus. Kalau kita ambil daripada sini pun ada jawapan dia. Ya, kat sini boleh salin, tapi di bahagian STEM, soalan STEM, kat atas tu dia tak boleh. Okey, awak jangan tulis. Kat sini boleh. Katakan awak nak ambil 40, ribet berjumpa RM40 pun ada markah. Kadang-kadang dia ada markah kat sini. Okey, stimulus. Okey, kita tengok. Rebate elektrik, okey, untuk program rebate, bila bil elektrik adalah bantuan kerajaan secara bersasar khusus kepada keluarga miskin tega dan miskin yang berdaftar dan disahkan dalam sistem e-kasih. Jumlah dia adalah RM40, peruntukan yang ditentukan oleh kerajaan adalah 80 juta. Tarikh pelaksanaan 1 Januari 2019, okey, membabitkan 185 ribu isi rumah miskin tega. Okey, dan macam mana nak buat? Dia mesti perlu berdaftar dengan sistem e-kasih. Okey, soalannya, jelaskan jenis perbelanjaan kerajaan tersebut. 4 markah. Ni apa? Jenis perbelanjaan ada berapa? 2. 2. 1? Mengurus. 2? Pembangunan. So ni jenis perbelanjaan apa? Mengurus. Oh, 1 markah. Mengurus. So apa yang abang dengan mengurus? Berulang. Okey, lagi? Ulang je. Lagi? Apa lagi? Mengurus. Selain mengulang?
Tak ingat? Perbelanjaan mengurus. Satu, berulang. Satu, perbelanjaan paling terbesar. Betul? Antara yang besar kerajaan. Betul? Lagi apa lagi? Lagi satu, untuk melancarkan. Betul? Okey, untuk melancarkan pentadbiran. Tapi tak ada dalam skema kat situ Lagi apa lagi? Kebajikan. Satu berulang, satu Kebajikan. ni saya lupa. Untuk kebajikan. Okey, salah satu untuk kebajikan. Okey. So kita tengok skema dia. Mengurus, okey. Dia subsidi untuk elektrik. Semasa pembelanjaan semasa dan berulang dua. Okey, ada dua makan itu. Okey, tidak dipengaruhi dari tingkat pendapatan negara. Pendapatan negara naik atau turun tetap kena laksanakan perbelanjaan mengurus. Okey. Meningkatkan kebajikan rakyat merupakan perbelanjaan yang terbesar, yang besar, bukan terbesar, yang besar. Okey, kerajaan dibiayai oleh kutipan hasil kerajaan. Okey. So, macam mana calon macam ni murid saya juga dekat jawab. Okey, perbelanjaan kerajaan ialah perbelanjaan mengurus satu markah. Merupakan perbelanjaan semasa kerajaan dua yang berulang setiap tahun tiga. Okey? Dia bagi contoh, tak perlu contoh dia bagi. Tak payah ni contoh pun sebab dia situasi ke atas saja betul. Dia adalah subsidi penggunaan elektrik. Okey, subsidi penggunaan elektrik dan perbelanjaan mengurus dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey ya? Okey. Itu adalah perbelanjaan mengurus. Penyataan okey. Bukan daripada petikan. Soalan petikan. Okey. Betul? Okey, yang tu 185,000 orang miskin tegar. Tapi ni perjalanan dia, soalan dia adalah perbelanjaan mengurus. Tapi kalau untuk idea itu bagi kebajikan boleh terima tak? Kebajikan masyarakat. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu adalah jumlah, kita nak cakap kebajikan. Kecuali kalau itu dia. Tapi mesti ada kebajikan masyarakat lah. Kebajikan masyarakat, kalau pelajar tu dia, kebajikan masyarakat terhadap 185,000. Kita akan ambil pada kebajikan masyarakat. Tapi kalau dia letak 185,000 rakyat miskin tegar, itu belum masuk dalam skop kebajikan masyarakat. Ya? Okey, boleh. So, jadi boleh dapat 5 maksimum 4. Soalan ni senang je. Soalan ni pun antara favorite soalan. Rubrik. Soalan nombor 5. Kenyataan tak ada ambil. Kelas saya ada 30 orang. Okey. Kenyataan tak ada ambil, kurang kena ubah. setengah lebih kot ambil soalan nombor 5. Okey ya. Soalan nombor 4 tak terima. Soalan perbelanjaan. Mana tahu tahun ni dia keluar perbelanjaan pembangunan. Betul? Pembangunan PNB. Betul? Mana tahu dia keluar soalan sama je. Okey. Itu adalah perbelanjaan pembangunan. Okey, dia adalah perbelanjaan berulang ke? Dia tidak berulang kan? Bergantung pada projek yang nak laksanakan. Okey. Soalan seterusnya. Program tersebut memberi kesan terhadap pasaran barang. Keperluan jelaskan. Okey. Soalan dia. Program tersebut memberi kesan terhadap pasaran barang. Keperluan jelaskan. Kata kunci kat sini apa yang nampak? Yang boleh kita dapat nak jawab? Kesan. Tak ada pasaran barang. Kesan ada. Barang keperluan. Kesan ada kataan pasaran. Okey, terhadap keperluan. So nak kena melukis apa? Kelok. Kelok apa? Pasaran. Kelok pasaran. Dah pandai dah. Tengok 7 markah. Kita dah tahu dah ni. Mainan dia 7 markah. So dia perlukan kelok. Kalau tak lukis kelok, awak tak dapat markah. Okey, so lukis kelok pasaran. Okey? Okey, so kelok mana yang akan berubah? DD atau SS? DD lah sebab soalan dia adalah situasi dia adalah apa? Isi rumah, betul? Jadi permintaan yang akan bergerak. Cikgu. Cikgu. Kata sekarang ni kan dia kata pasaran barang keperluan.
bagi peluang yang tak anjal betul. Tak anjal. Keperluan yang tak anjal. Tak anjal kan. Okay. Katalah ada kemungkinan tak dalam pemakahan pelajar tu dia buat keluk tapi dia tak buat dia curam, dia buat landai juga. Okey, tak ada masalah sebab dia soalan ni bukan soalan keanjalan. Soalan ni dia walaupun dia kata barang keperluan tapi soalan dia adalah ditekankan kesan pasaran. Kesan pasaran. Dia nak kita lukis, nak calon lukis kelok pasaran. Katakanlah awak terlukis kelok pasaran tu, yang Didi tu awak terletak macam anjal pula kan? Tak ada masalah. Dia nak peralihan kelok. Kelok mana yang beralih? Kelok permintaan ataupun kelok penawaran? Kalau keanjalan kena tunjuk dia curam lah. Tapi soalan ni bukan pasal keanjalan pun. Tapi kalau pelajar terlukis macam anjal, macam tak anjal, macam curam, betul? Tak ada masalah. Jadi dia ada perubahan kelok. Jika soalan tu dia kata keanjalan tentang tak anjal, dia buat keluk macam ini, terima juga ke? Kalau soalan ni tentang keanjalan lah. Tapi soalan tu dia tak tanya anjal. pasal anjal. Tidak anjal, Tak anjal. keluk macam ini. Tak boleh. Dia anjal. Dia mesti kelok, mesti tak anjal adalah curam. Okey, clear. Okey, mesti curam. Okey ya? Okey. So, kelok. Kenapa kita panggil ini? Sebab soalan dia adalah isi rumah, betul? Isi rumah yang menggunakan rebate itu diberi kepada isi rumah. Jadi kelok ini yang akan beralih. Okey. So, bila lukis kelok mesti ada penerangan. Okey, mesti kena ada. Katakanlah calon tu dia tulis, dia kata dia tak lukis kelok pun. Dia cuma cakap je subsidi rebate ini menyebabkan permintaan pengguna akan meningkat. Lepas tu dia cerita lah taraf hidup lah, apa semua dia cerita. Dia hanya dapat satu markah saja, iaitu di mana? Peningkatan permintaan. Itu saja. Okey? Itu dia punya ni. Jadi soalan ini ingat, kalau ada kesan pasaran, kesan permintaan, kesan penawaran, mesti lukis kelok, mesti kena jelaskan kelok tersebut. Okey, faham? Faham ya? Biasanya macam itu kan soalan. Okey? Biasanya soalan dia akan bagi 7 markah kalau pasaran. Kalau permintaan, penawaran mungkin ada 5 atau 4 markah. Okey, itu biasanya yang saya tengok lah, yang saya analisis. Tapi biasanya kalau pasaran memang biasanya 7 markah. Okey ya? Faham ya? So, kita terangkanlah dulu. Okey, macam mana nak terangkan? Okey, DD kosong bersilang dengan DDS. Ini adalah kesimbangan asal. Terangkan yang asal. DD bersilang dengan DD kosong bersilang dengan S kosong. Pada tingkat harga kesimbangan berapa? P kosong, Q kosong. Okey, baru kita cerita pasal situasi apabila kerajaan memberi rebate elektrik, permintaan akan meningkat. Jadi kesimbangan baru adalah E kosong pada harga P1 Q1. Okey, faham? Okey? Jadi kat sini akan jadi apa? Lebihan permintaan. Okey, harga akan naik. Okey, boleh faham? Kalau kesan pasaran memang dia nak lebihan, mesti nak tahu harga. Apa kesan pada harga? Okey ya? Okey. So, mesti buat macam ni. So, macam mana dapat markah? Pelajar tersebut dia dapat Raja 3. Kenapa Raja ada 3? Dia dapat cukup. Dia ada lukis kosong, ada kuantiti, ada harga. Okey. So, dia punya kelok dia betul. Peralihan kelok ke kanan. Ada arrow tu. Okey, berlaku kelok. Ada label DD kosong, DD1, SS kosong. Dia punya raja dia lengkap. So, dia akan dapat 2. Okey. Katakanlah awak tulis je kelok kesimbangan. DD patutnya DD kosong saya tak tulis. DD kosong ke DD1. Okey. Titik kesimbangan baru E1 pada tingkat harga P1 Q1 1 markah. Ini menunjukkan harga dan kuantiti kesimbangan dalam pasaran meningkat, harga meningkat. Dua kesan kan? Kesan kalau yang melibatkan kelok, yang kena lukis kelok. Lagi satu kesan bila dia melibatkan isi rumah firma dengan kerajaan dan ataupun ekonomi. Ya. Boleh ke? Boleh? Okey. Next. Oh belum? Okey, belum. Okey. Ini soalan. Okey. Bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan penerima. Okey? Berikan alasan anda.
Okey, bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan penerima. Berikan alasan anda. Dia ada kata tugas dia apa? Adakah setuju, tak setuju? Tak ada kan? Dia minta berikan alasan. Okey, so awak beri alasan. Okey, rasa-rasa idea pertama kita nak buat apa? Idea pertama, siapa boleh? Buat ayat satu cukup. Lepas tu kita kembangkan. Dia penting idea tu. Dapat mengurangkan bebanan pengguna. Okey, so dia bagi letak tu Okey, bantuan tersebut, pergilah buat ayat. Bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan penerima kerana mengurangkan beban keuangan pengguna. Okey, bila dapat mengurangkan beban keuangan, ini kerana apa dia akan dapat? Satu, dia dapat kurangkan beban keuangan, betul tak? Jadi macam mana dengan duit dia? Tambah. Dia ada lebihan, betul? Dah masuk P, betul? So dia ada lebihan wang. Okey? Bila dia dapat lebihan wang, kesannya apa? Tabung. Masuk C dah ni. Tabungan Apa bertambah. yang dia buat? Kita boleh tak masuk kerajaan? Dia tak ada cerita pasal kerajaan kan? Dia masih cerita pasal ni ikut isi rumah, betul? So apa yang nak masuk C? Bila dia ada lebihan duit, apa dia? Okey, dia akan dapat meningkatkan tabungan ni. Okey, dia boleh meningkatkan kuasa beli. Okey, kita buat lah ayat Okey, awak buat ayat tabungan. Bila dia ada tabungan, okey. Jadi bila berlaku kecemasan, dia boleh gunakan duit tabungan. Okey, dengan adanya elektrik ni, semua orang dapat menggunakan dengan lebih selesa, betul? Semua orang dapat. Anak-anak dia dapat pakai kipas angin sebab elektrik dah murah, betul? Okey, so anak dia selesa, tiada gangguan emosi. Okey, boleh tak kita kata kadar jenayah berkurangan? Boleh tak? Pasal ini dapat rebate ni, kadar jenayah berkurangan. Tak payahlah letak, okey? Kita letak pada emosi lah, okey? Kesejahteraan dia, tak ada gaduh, tak ada pasal elektrik, dia ada duit lebihan, dia boleh beli barangan, okey, betul? So bila kita dapat satu idea, awak boleh kembangkan. Okey, kita tengok macam mana. Okey, bantuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan penerima. Ini akan mengurangkan jurang pendapatan antara golongan miskin dan golongan kaya dalam kalangan rakyat. Ini idea dia. Nampak? Ini idea pelajar ni. Okey, dekat selain itu saya tak terima sebab tadi kalau selain itu dia akan dapat. Dia jadi idea. Nampak saya tulis selain itu, nampak? Boleh saya tulis selain itu. Dah banyak kali cakap jangan tulis selain itu. Bila saya bulatkan kat situ, maksudnya dia akan jadi idea yang kedua, nampak? Dia tulis selain itu, peningkatan pendapatan pengguna dapat meningkatkan pendapatan boleh guna penerima, maka kuasa beli akan meningkat. Okey, dia jadi idea yang kedua. Okey, jadi kuasa beli dia akan meningkat. Dia akan jadi idea yang kedua, jadi P2. Dia tak akan jadi P1. Okey, sebab dia kata pendapatan dia meningkat, menyebabkan kuasa beli dia akan meningkat. Kan rugi. Kalau dia letak kat sini, dia tak letak selain itu, dia terus saja. Okey? Dia cakap apa nama ni? Jurang antara golongan ni kan, betul? Okey? Tulis je. Pendapatan pengguna akan meningkat, dia jadi P. Okey, ni saya dia tulis selain itu. Sebab tu kita harap jangan tulis selain itu. Selain itu dia menggambarkan bahawa ada idea yang kedua ataupun seterusnya pun idea yang kedua. Okey. So, kuasa beli dia, penerima dia akan meningkat. Okey, bila kuasa beli meningkat, menyebabkan permintaan barang juga meningkat, ini akan meningkatkan taraf hidup. Nampak? Dia dah masuk taraf hidup. Kenapa cikgu tak bagi tadi taraf hidup awal-awal? Sebab taraf hidup boleh jatuh pada tahap ketiga. Faham? Jangan tulis awal-awal. Janganlah tulis kat situ. Okey, bantuan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup. Itu dah jadi idea kan, dah rugi, betul? Jadikan taraf hidup yang terakhir. Ini bukan saya cakap ni ini orang besar yang cakap. Suruh maklumkan pada pelajar-pelajar taraf hidup tu jangan letak awal-awal. Letak di bahagian tengah-tengah ataupun di bahagian akhir. Okey? Okey. So, taraf hidup akan meningkatkan taraf hidup pengguna. Dengan ini, penerima tidak akan mengalami masalah keluarga. Nampak tak dia dah masuk kepada emosi keluarga dia, kesejahteraan keluarga dia. Kes jenayah akan berkurangan. Ni kalau boleh saya tak nak bagi sebenarnya tapi tak boleh. C itu kesan. Image
Akibat. Penerima akan terjamin imej keluarga. Maksudnya dia dapat gunakan kipas angin, elektrik, okey? So imej keluarga dia meningkat lah, okey ya? Okey. So penerima dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Dan sejuk. Okey? Kalau panas kat rumah kita berangin, betul? Okey? So murid tersebut dapat T35C099. Okey, senang tak? Senang je. Awak senang kan? Ni bagi budak saya sekolah apa? Dia tak boleh buat kan? Tapi dia mengaku lah. Okey. Boleh? Senang je. Jangan tulis selain itu. Itu yang penting. Nanti dah E. Okey? Kalau tak boleh dapat banyak sikit. Tapi dah 5 C dah cukup lah. Kan cikgu dah cakap jangan letak C banyak sangat sampai 17 kan? Kita baca pun letak C kan? Kita tahu cemerlang tapi sikit dah lah cukup. Cikgu dah dapat 9. Betul? Okey? Okey, boleh ada apa-apa soalan tak? Tak ada? Semua okey ke? Dah kepala dah pening dah? Okey, sorry. Bantuan ni okey dapat meningkatkan ekonomi negara. Boleh ke? Boleh lah kot. Kita nama katakan dapat meningkatkan ekonomi negara. So boleh pada mikro kepada makro. Sebab bantuan ni datangnya daripada diberi kepada isi rumah, betul? So ada lebihan isi rumah dapat beli, nambahkan kuasa beli dia, betul? Bila dia nambahkan kuasa beli, dia akan beli barang, firma akan dapat untung. Okey, sebab kita nak capaikan dia punya ekonomi, betul? Bila firma dapat untung, firma akan nambahkan pengeluaran, firma akan bayar cukai, kerajaan akan, pendapatan negara akan meningkat, kerajaan akan menambahkan infrastruktur. Kita tengok soalan tersebut. Kalau soalan ini adalah untuk penerima, okey, maka dia adalah isi rumah. Okey, boleh faham? Ya? So baca soalan. Macam cerita sini je lah. Kita baca soalan, kita nak tahu roh soalan tu nak apa. Dia bukan hantu. Nak tahu apa dia nak sebenarnya. Awak dah faham dah. Awak dah semua, cikgu yakin semua dah faham dah. Semua dah habis river, betul? Okey, semua dah faham. Kalau nak suruh terangkan bab 1 sampai bab 6, dah boleh terangkan, betul? Saya boleh terangkan kepada saya siap mungkin. Pasal pemikiran. Sebab kita dah faham dah. Okey, awak pun boleh dah faham. Bila awak dah boleh buat daripada nota tu jadikan peta pemikiran, awak terangkan kepada kawan-kawan awak. Pun awak dah faham. Okey, cuti pinang. Terus dapat. Okey, boleh? Ada persoalan tak? Okey. Sebab tu, ekonomi boleh dapat ikhlas bila mana kita tahu teknik. Tahu teknik. Terima kasih. Kalau ada apa-apa masalah, boleh